Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, berjumpa lagi kita ni siri keempat. Okey, siri keempat. Jadi dalam siri ketiga hari tu kita dah belajar macam mana nak tukar daripada P kepada Z. Jadi hari ni kita akan buat soalan berbentuk SPM. Okey, kita akan buat daripada belajar daripada X kepada Z kepada P. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan terus. Jadi sebagai ulang kaji X kepada Z kita Guna formula. okey, kita akan guna formula ni. Z sama dengan X tolak min bahagi dengan sisihan piawai. Okey, jadi kita terus tengok pada soalan lah tanpa membuang masa. Soalan kita Okey, satu kajian lalu lintas di sebuah lebuh raya mendapati kebanyakan kenderaan dipandu dengan kelajuan yang selamat dengan min 130 km per jam. Okey, tanda cikgu. Tak nampak min, tepi sikit. Dan sisihan piawai 16 km per jam. Okey, yang tu sisihan piawai ya. Kenderaan yang dipandu melebihi 150 km sejam akan disaman oleh pihak berkuasa. Okey, yang tu cerita lain pula. Kita lihat soalan pertama. Sebuah kenderaan dipilih secara rawak di lebuh raya tersebut. Cari kebarangkalian kenderaan tersebut dipandu dengan kelajuan kurang daripada 95 km per jam. Okey, mula-mula sekali kita tengok maklumat yang diberi dalam soalan. Jadi kita keluarkan maklumat yang diberi. Kita ada min, kita ada sisihan piawai. Okey. Lepas tu diberi juga maklumat kat sini yang melebihi 150 akan disaman. Okey. Jadi soalan dia yang pertama, cari kebarangkalian. Jadi kebarangkalian ni kita keluarkan sebagai P. Kelajuan ni adalah X kurang simbol dia kecil daripada 95. Jadi kita keluarkan dalam bentuk simbol untuk soalan yang satu ni. P X kurang daripada 95. Okey. Jadi berdasarkan jadual kita ni, kita ada daripada X kepada Z. Kita mula-mula kena tukar daripada X kepada Z. Okey, cara mudah nak kenal X tu macam mana, sir? Okey, kita kena ingat bahawa sisihan piawai, okey, sisihan piawai, min dan X. Jadi ketiga-tiga ni adalah mempunyai unit yang sama. Macam dalam soalan ni, min dia 130, unit dia kilometer sejam. Sisihan piawai pun sama, 16 km sejam. Okey, jadi soalan yang pertama, cari kebarangkalian kenderaan yang dipandu dengan kelajuan kurang daripada 95 km per jam. Jadi semua ni adalah unit yang sama, iaitu min, sisihan piawai dan X. Jadi kita boleh guna dalam rumus Z sama dengan X tolak min bahagi dengan sisihan piawai. Jadi rumus ni dalam periksa kau tak ingat pun tak apa, ada diberi semasa periksaan. Cuma awak mesti ingatlah, ni X, ni min, ni sisihan piawai. Okey, jadi sekarang kita cari nilai Z. Okey. Jadi kalau awak tengok penyelesaian dalam buku teks ataupun buku lain, dia akan cari Z kat sini. Okey, jadi disebabkan kita ni musim PKP, tak elok beramai-ramai di satu tempat, jadi kita pergi bilik sebelah. Okey, cari Z di bilik sebelah. Z sama dengan, okey, kita tulis rumus dulu untuk yang X mula-mula tolak ni. min Bahagi dengan sisihan piawai. Okey. Okey, X kita 95 tolak 130 per 16. Okey, jadi jawapan dia Kita akan dapat negatif 2.1875. Okey, itu adalah nilai bagi Z. okey. Okey.
Okey, sebelum ni sahaja lukis. Jadi cikgu bagi tips terus. Kalau sekiranya kita dalam peperiksaan kita nak cepat dan betul kan. Jadi bagi tips, kalau kecil, lepas ni kita tunjuk juga lukis, takut awak salah konsep. Okey, bila kecil je. Okey, bila dah dapat Z, ingat pergi sebelah kan, ganti P Z. Sebab ni kita dah dapat Z, jadi ni dah jadi nilai Z, ni nilai X. Sebelah X nilai X, sebelah Z mesti letak nilai Z. 1875. Okey. Jadi kita akan tekan kalkulator. Kita ambil apa? Lukis tak? Tak payah lukis lagi. Lepas ni lukis. Kita terang cara mudah dulu, straight. Okey. Kita ambil cari nilai bagi P. Kita akan lorek sebelah kiri, betul? Jadi kita guna P, kita ambil mod, tekan 2 kali. Ambil SD. Kecil, ambil P. Jadi shift nombor 3. Kita tekan mana? Kita tekan 1. Kenapa 1? Sebab lebih kecil dari kiri. Jadi ingatlah kalau kecil P. Okey, jadi kalau kecil kita akan ambil P. Jadi kita dapat berapa? P masukkan nilai negatif. Sini sikit. Negatif 2.1875. Jadi kita dapat 0.01435. 35. Ambil 4 angka berarti. Boleh? Itu nilai P. Jadi itulah jawapan kita. Cari kebarangkalian, kita dapat nilai P. Okey. Faham? Okey, jadi kalau pelajar yang perlu lukis graf baru dia faham. Okey, jadi lukis graf. Okey, sini nilai Z. Paksi tengah ni kosong. Z negatif, jadi sebelah kiri. Untuk soalan mula-mula ni je lah cikgu terang. Untuk nak cari P ni. Lepas ni awak boleh tengok siri yang ketiga hari tu. Siri yang pertama atau kedua untuk detail untuk cari ni. Jadi ni Z, ni nilai Z dia lah. Negatif 2.1875. Jadi kita nak cari kiri. P. Jadi kita lorek. Lebih kecil. Bila kecil, maksudnya anak panah ke sana. Jadi kita tanda kat sini, ikut anak panah ke sana. Jadi dari kiri lorek sampai sempadan. Jadi mula-mula kita cari di mana negatif 2. Jadi negatif 2 kat sini. Okey, lepas tu lorek dari mana? Dari kiri sampai sini. Jadi yang kita dapat ni adalah kawasan yang kecil ni, logik lah 0.01435. Okey, yang kedua pula. Okey, yang kedua. Sepanjang kajian didapati terdapat 264 kenderaan yang telah dikenakan saman. Okey, hanya 264 dikenakan saman. Cari jumlah kenderaan yang melalui lebuh raya tersebut sepanjang tempoh kajian dijalankan. Jadi kita kena faham 264 tu apa? Bilangan kereta keseluruhan tu ya apa? Okay, jadi yang dia bagi 264 ni adalah merupakan N. N kecil. N kecil. Sebab yang dia nak cari jumlah kenderaan. Jadi jumlah kenderaan tu menggambarkan semua sekali. Banyak. Jadi kalau banyak ni kita anggap N besar lah. Biasa rumus NA bahagi dengan NS. Jadi kita ringkaskan N kecil bahagi dengan N besar. Jadi N kecil sama dengan 264. Okey. Jadi step kita yang dikenakan saman mana? Ni ada ayat dia yang telah dikenakan saman. Okey, ambil warna hijau pula. Kenderaan yang telah dikenakan saman. Jadi kita cari maklumat atas tadi ada kan? Di saman. Kenderaan yang di saman ni kenderaan yang mana? Kenderaan yang dipandu melebihi 150 km sejam. 150 meter per jam. Okey. Lebih besar lah. Kalau kita lihat melebihi, lebih besar. Jadi kita keluarkan maklumat bahawa sekarang yang dia nak adalah kebarangkalian X lebih besar daripada 150. Okey, kenapa 150? Sebab dah melebihi 150 km sejam. Jadi macam biasa kalau ada X kita cari apa? Pelajar cari? Kita cari
Okey, sekiranya awak tak tahu nak start daripada mana, awak tengok mula-mula maklumat yang ada dibagi N. Lepas tu yang ni bila ada nombor ni adalah X. Jadi kalau ada X ni, maksudnya kita bermula daripada X lah. Okey, sambung. Okey, jadi kita cari nilai Z. Z sama dengan ganti rumus ke terus salin? Ganti terus, ganti Ganti nilai. terus. Okey, jadi X dia 150 tolak dengan min tadi 130 sama macam kat atas ni. bagi dengan sisi yang piawainya 16. Jadi pelajar akan dapat Z sama dengan okey, dapat 1.25. 1.25. Itu nilai Z. Jadi kita tengok ni arah kanan. Okey, bila arah kanan kita akan ambil R lah, tekan kalkulator. Ambil R. Okey. Jadi bila dapat Z, Okey, bila lebih besar kita guna R. Masukkan nilai Z. Berapa Z tadi? 1.25. sekejap nak tulis nilai Z. Okey, bila kita dah ada Z, kita tukarlah Z pula. Z lebih besar Z 1.25. Okey, pelajar akan dapat 0.1057. 0.1057. Okey, jadi kita sekarang ni dah ada daripada X kepada Z. Okey, lepas tu Z kepada P. Kita guna kalkulator. Faham? Kita guna Z formula. Lepas tu kalkulator. Kalau nak lukis boleh lukis. Kalau guna kalkulator tak lukis pun tak apa. Seterusnya kita nak cari apa seterusnya? Kita nak cari bilangan keseluruhan kereta. Okey, bila keseluruhan kereta, okey, kita pergi kepada step seterusnya seperti yang cikgu janjikan hari itu. Jadi daripada P dia nak bilangan, maksudnya kita akan guna rumus P sama dengan N kecil per N besar. Rumus kebarangkalian biasa. Okey, jadi dia nak N kecil ke N besar tadi, sir? N kecil dia dah bagi, N besar, bilangan keseluruhan kenderaan. Jadi tulis je rumus tu, P sama dengan N kecil per N besar. Jadi yang dia dah bagi tadi adalah N kecil kan? Dua nampak. Nampak tak semua? Okey, jadi kebarangkalian kita dah cari. P dia ni kita dah cari. Okey, gantikan 0.1057 sama dengan 264 per dengan N besar. Okey, N kita nak N tukar tempat. Okey, panggil yang ni, mai turun bawah. Okey, jadi kita akan dapat N dia berapa? N sama dengan 264 tak tulislah, terus tekan kalkulator. 0.1057. Kalau pelajar pandai dia nampak dah, tekan je kalkulator terus 264 bahagi dengan nilai ni dapat. Okey, pelajar akan dapat 2497.6. 7.6. Okey. Okey, jadi ini bila melibatkan bilangan kena bundarkan kepada nombor. Kita ambil nilai, kita bundarlah, akan jadi 2498. Biasa kita bundar 2498. Okey, ataupun untuk soalan ni kita boleh ambil juga 2497. Okey, dua-dua diterima. Okey, setakat ni lah. Kalau ada perubahan nanti cikgu akan bagi tahu dalam ruangan komen. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua melibatkan jisim buah mangga yang dihasilkan dari sebuah kebun buah-buahan adalah mengikut taburan normal dengan minnya 100 gram. Okey, ingat unit dia gram. Dan variance 25 gram kuasa 2. Variance macam mana variance? Variance ada kuasa 2, betul? Unit dia pun 25 gram square. Jadi kita guna tak variance? Kita tak guna variance pelajar, kita guna sisihan piawai. Jadi macam mana? Daripada variance kita nak tukar kepada sisihan piawai. Ni unit G, kita pastikan unit G juga. Okey, jadi kalau kita nak tukar pada sisihan piawai, kita punca kuasa 2 kan. Jadi kita akan dapat
Tulis dulu. Variance sama dengan Sisian piawai sama dengan okey, sisian piawai sama dengan punca kuasa 2 bagi variance. jadi 5 lah. Jadi kita akan dapat nilai dia 5 gram. Okey, masa penyelesaian tak payah tulis unit, nanti serabut. Okey, soalan nak apa? Cari peratus buah mangga yang mempunyai jisim antara 90 gram hingga 105 gram. Okey, jadi dia bagi jisim 90 hingga 105. Jadi jisim ni X je lah. Okey. X ada 2 cikgu ya. Lepas tu yang ni jadi dia suruh cari peratus. Jadi soalan dia cari peratus. Jadi kita nak dapat peratus, kita last kali kena darab 100. Jadi mula-mula kita kena tengok kita ada apa ni? Ni apa dia? Ni adalah nilai X. Maksudnya nilai X. Jadi bila diantara, jadi kita akan kena cari P dululah untuk dapat peratus. Jadi kita kena keluarkan P sebab kita ada X duduk di tengah-tengah. Okey, X ada 2. Jadi kalau diantara buat simbol macam ni. Simbol diantara lah. Yang paling kecil adalah 90 dan yang paling besar adalah 10. 90 hingga 105. Jadi letak X kat tengah-tengah. Okey, lepas tu selesaikan Z di sebelah. Kalau ada 1 X dah serabut dah nak selesai kat sini, kalau ada 2 lagi serabut, senang kuman merebak. So pergi bilik sebelah, cari Z yang pertama. Z yang pertama ambil X je 90 tolak dengan 100 bahagi dengan 5. Okey, dapat apa? Saya tekan kalkulator cepat. Okey, yang pertama kita akan dapat negatif 2. Negatif 2. Okey, lepas tu Z yang kedua 105 tolak 100 bahagi dengan 5. Jadi kita dapat 1. Dapat 1 je? Ya, betul. Okey, jadi kalau kita lakar, okey, sebab ni diantara kena lakar sikit lah supaya kita nampak lebih jelas. Okey, jadi Z negatif 2, sini Z, sini kosong. Kalau negatif sebelah kiri, jadi buat sempadan Z tu. Okey, ni adalah negatif 2. Okey, lepas tu kita buat sempadan untuk Z yang kedua. Z yang kedua nilai dia tepi sikit. Ke tengah sikit. Sini. Okey. Okey, sini adalah Z, sini 1. Okey. Jadi kawasan bolorek adalah di antara negatif 2 sehingga 1. Merupakan kawasan tengah-tengah. Ingat lagi tak dalam siri yang ketiga? Okey. Siri kedua. Okey. Maka kita kena guna Q. Tekan kalkulator. Okey, kita ambil Q, tekan 2. Jadi Q yang pertama adalah negatif 2. Negatif 2 tu sebelah kiri kita dapat 0.4773. Manakala yang sebelah kanan nilai Q dia adalah 1. Kita akan dapat 0.3413. 1.3 je? Ya, 1.3. Okay. Oh, tadi lupa dah dapat. Kita dah dapat X. Kita ganti nilai Z. Okey, ganti dulu. Okey, kita tukar sekarang dah jadi kebarangkalian di antara negatif 2. Negatif 2 kecil pada Z kecil pada 1. Okey, faham. Okey, lepas tu kita pun dah dapat nilai kebarangkalian. Yang ni kita nak, yang ni pun nak. Kalau nak, tambahlah. Okey, tambah. Okey, kita dapat 0.4773 tambah dengan 0.3413. Bila kita tambah, pelajar akan dapat 0.8186 nilai kebarangkalian dia. Okey. Peratus tukar ni. Soalan nak peratus ya pelajar, berhati-hati. Bila dah jawab soalan, cek balik soalan nak apa. Last sekali dia nak peratus. Jadi kita tadi, kita daripada X. Lepas tu guna formula dapat Z. Lepas tu kita guna kalkulator dan juga lukis perut ni. Kita dapat P. Okey, ada sikit lagi perjalanan nak sampai dah. Dia nak peratus. So peratus senang saja. Kena buat darab 100.
100. Okey, jadi nilai ni bila dia nak peratus, maknanya kita akan Jadi, ambil 0.8186 darab sama dengan 100. okey. Okey. Nak mudah pindah titik 2, betul? 1 2. Jadi pindah je. pelajar akan Tak dapat payah 81.86%. Okey, boleh. Seterusnya yang Soalan yang kedua. beritahu. Soalan yang kedua diberi bahawa 28% dari buah mangga tersebut mempunyai jisim kurang daripada M gram. Bukan miligram tu, M gram. M tu anu yang kita nak cari. Cari nilai bagi M. Okey. Mula-mula bila dia bagi peratus, ingat kalau peratus ni maksudnya dia bagi P lah. Dah. Okey. Kalau tadi dia bagi X, kita letak dalam kurungan. Sekarang P ikut ayat dia mempunyai jisim. Kita tukar dulu peratus itu. 28% ni kita tukar kepada nombor. Sekejap nak tulis dulu. Okey. Okey, ni kita ada jisim, kita keluarkan maklumat daripada soalan. Mempunyai jisim. Jadi jisim adalah X kurang, simbol ni kurang daripada M. So jisim kurang daripada M. Jadi peratus tu merupakan P tadi cikgu bagi tahu Ke barang kalian. Jadi kita akan letak sebelah sini lah. 28% tu 28 bahagi 100. Pelajar akan dapat berapa? 0.28. Okey. Jadi kita letak sebelah sini, bukan letak dalam kurungan dah. Kalau X boleh letak sini. Sekarang ni kaedah penyelesaian kalau kita nampak macam dia reverse ke belakang. Jadi daripada P kita undurlah balik. Daripada P kita nak cari Z. Ingat, wajib kita lakar. Okey. Belah sini, belah sini. Lakar sini je. Besar. Yang besar sangat. Okey. Tak ada tempat. Okey. Jadi 0.28. Ingat hari tu nota itu step mula-mula tengok simbol. Okey, simbol kecil ke besar? Simbol kita kecil. Jadi kalau kecil dari kiri, tanda kita akan lorek dari sini, start dari sini kita akan lorek dari kiri, cepat lorek. Okey, sampai separuh tak? Okey, nilai perut dia 0.28. Kita kecil. Kalau kecil mana tak sampai separuh. Tak sampai separuh. Jadi kita kat sini je lah. Okey, boleh. Dari kiri cepat lorek. Jadi 0.28 ni kat sebelah atas bahagian perut dia, bukan Z dia. Jadi yang kita nak cari daripada sini, kita nak cari ni adalah nilai Z sama dengan berapa. Okey, ingat pelajar, sekarang Z berada sebelah mana ni? Sebelah kiri. Jadi awal-awal lagi kita letak tanda negatif. Kena letak negatif. Takut nanti terlepas pandang. Betul. Tak ingat dah. Okey. Jadi keluarkan jadual. Okey, cari 0.28. Okey, 0.28 keluar sekarang. Okey, kita ada sini betul pelajar? 2810. Okey, kalau 2810 kita tengok kat tepi sia, berapa nilai Z? Berapa? Okey, jadi kalau ni dah besar, kita boleh terus tulis kat sini 2810 yang kita nak 0.28 sahaja. 2800. 2800. Jadi kalau kita tolak baki dia 10. Jadi kalau 10 kita tengok kat ujung kiri. Berapa atas kepala 10? Kepala 10 atasnya adalah 3. Okey, jadi kita baca daripada kita baca ujung sini 0.5. 0.28 tu berada pada Z, nilai dia 0.5. Jadi Z sama dengan 0.5 atas kepala dia 8. Kemudian tolak 10. 8. Lepas tu 3. atas dia 3. Faham tak? Okey. Jadi siri 3 kita tunjuk ada, kita buat jadual solve semua step by step. Jadi nilai Z sekarang adalah negatif 0.583. Siapa tak reti dapat ni, tengok balik siri 3 tu. Kita terang detail dah. Okey. Lepas tu daripada Z bila loss nak buat apa pula ni? Okey, daripada Z kepada P dah lukis perut.
kita dah guna jadual, dapat P. Soalan nak apa, sir? Soalan nak cari nilai X, iaitu nilai bagi M. Jadi Okey. nilai bagi M. Kena guna rumus. Bila X ni duduk sebelah M duduk sebelah X. Dalam kurungan ni maksudnya X tu adalah sama dengan M lah. Jadi sini step kita adalah tadi kita ada P, betul, sir? Betul. Lepas tu kita tukar kepada Z. Betul, kita dapat Z. Sekarang nak cari nilai. Sekarang nak kita cari nilai X. X tu adalah M. Sama dengan M. Jadi nilai jisim X kita adalah guna rumus. Kita guna rumus sekarang. Lepas tu Z kepada X tu kita kena guna ni, pergi sini kena guna formula. Jadi ni tadi perut, lepas tu sini formula. Jadi sekarang kena guna formula lah untuk cari M. Okey, kita ganti nilai yang kita ada. Formula nak salin ke terus? Okey. Rumus tu. Takut Z kita salah ganti nanti. Z sama dengan X tolak min bahagi sisihan piawai. Okey, gantilah Z dah ada. Negatif 0.583 sama dengan X. X yang kita nak cari dia adalah M, betul? Jadi kita ganti terus. M tolak min. Min dah ada tadi. Min berapa tadi min? Min tadi adalah 100. Atas Okey, 100. Bahagi dengan sisihan piawainya adalah 5. Okey, yang ni sekarang matematik biasa je. Saya dah guna tadi min dengan sisihan piawai, jadi rujuk atas ni je. Jadi selesaikan ni darat sini, lepas tu tambah dengan 100. Jadi kita akan dapat M sama dengan kalkulator. Jadi jawapan dia adalah 97.09. 9. Kalau kita bunda lah. Okey, ni unit dia adalah gram. Tak nak letak pun tak apa unit dia. Kalau kita jisim tak apa ada perpuluhan. Kalau bilangan tu yang kena genapkan. Mesti nombor bulat. Okey, bukan nombor perpuluhan. Jadi ni jisim, untuk jisim tinggi tak apa. Nilai asal kita dapat 97.085 gram. 085, ambil 085 lah. Okey. Ataupun nak bunda 09 boleh. Jadi tulis dulu yang asal tu sampai 4 titik perpuluhan. Jadi lepas tu bundakanlah kalau nak bunda. Sebab kalau gram tak apa, tak payah nombor bulat. Kalau bilangan kena ambil 97 je. Okey, yang ketiga. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni memang panjang, agak-agak mencabarlah. Sambung lepas ni okey, rasa soalan ni kita akan sambung dalam siri 5. Lepas ni. Sebab ni pun dua soalan ni dah panjang. Okay. Jadi kita sambung lepas ni dah. Okey, jadi cikgu simpulkan kat sini. Tadi kita dah belajar daripada X kepada Z kepada P, kemudian kepada N kecil ke N besar tadi kita cari N besar kan. Okey, lepas tu kita ada juga soalan daripada X kepada Z kepada P, lepas tu kepada peratus. Okey, jadi lepas ni kita pergi kepada soalan yang ni lebih mencabar sikit. Okey, sebelum kita buat soalan-soalan kebat pula nanti. Okey, jadi itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada siri yang berikutnya. Okey, last sebelum tu, kalau faham tolong subscribe, like, okay, supaya cikgu lebih semangat lagi untuk buat video. Okey, jadi itu saja. Bye bye. Assalamualaikum.